Bukan tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Yang dihormati Tuan Imam, pengurusi Masjid Jami' Binjai, ahli jawatan kuasa, seterusnya sidang jemaah tetamu Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita sekali lagi diberi izin oleh Allah Taala untuk buka mata, kemudian mari berjemaah di masjid solat subuh, dan insya-Allah pagi ini kita ni disaksikan oleh para malaikat kehadiran kita. Sebab dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-81 tak silap hamba, Allah Ta'ala sebut, Allah kata aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil lail, dirikanlah salat mula daripada gelincir matahari. Al-Isra ayat 78. Al-Isra 78. Allah kata aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil lail, dirikanlah salat mula daripada gelincir matahari sehingga gelap malam. Itu merangkumi zuhur, asar, maghrib, isyak. Wa Qur'an al-fajr, dan juga salat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh tu katanya Allah kana mashhuda, adalah disaksikan. Isu dia yang pertama, kenapa solat subuh dipanggil Quran dan Fajr? Sebab solat subuh ni antara solat yang disunatkan kita baca panjang sikit, ambil pada ayat-ayat Al-Quran. Masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Saksi macam mana? Kita ni tuan-tuan, dalam surah lain, dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 11 tak silap hamba, Allah Ta'ala sebut ayat 11, Allah kata lahu, bagi manusia itu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi, malaikat yang berganti-ganti, tukar-tukar shift dia, depan dengan belakang. Apa kerja dia? Yahfazunahu min amrillah, menjaga manusia dengan arahan Allah. Malaikat hak menjaga kita ni tuan-tuan, setiap hari ada 4, kiri kanan, hak tak berpisah seumur hidup. Depan belakang ni ayat surah Ar-Ra'd tu kata muaqibat, berganti-ganti. Dia berganti-ganti ni menjaga kita, dia tukar shift pada 2 waktu. Waktu pertama adalah hadis sahih Muslim, waktu asar. Waktu kedua subuh. Dan ketika waktu subuh ni, malaikat ni dia solat subuh berjemaah sekali yang kita. Lepas habis subuh berjemaah, dia pun naik bertemu dengan Allah. Allah pun tanya. Allah tahu dah, dia tanya juga. Sebab dia nak highlight sesuatu pada solat subuh. Allah tanya, macam mana mu tinggalkan hamba-Ku? Katanya malaikat muaqibat, jaga kita daripada belakang ni, setiap pada kita. Dia kata kami tinggalkan dia tengah salat subuh berjemaah. Alhamdulillah, rekod kita pagi ni rekod yang baik. Kita salat subuh berjemaah di masjid, itu disaksikan oleh para malaikat, insya-Allah. Dan untuk pagi ni kalau tuan-tuan ada Al-Quran tu, tuan-tuan boleh buka muka surat 40 dengan 41. Kita akan tadabbur ringkaslah dalam masa lebih kurang setengah jam lebih sikit, ayat surah Al-Baqarah ayat 240 sampailah ayat 252. Ini akhir juzuk 2. Akhir juzuk 2. Kalau tuan-tuan ada telefon ke, buka telefon Quran Android itu, muka surat 40 dan juga 41. Al-Baqarah 240 252. Okey, cerita ayat-ayat ini sebenarnya dipilih, diberi oleh pihak masjid lah kepada saya untuk kita sama-sama tadabbur, buat ulasan. Dan sebenarnya ayat-ayat ini sangat sesuai dengan semangat Ramadan ataupun puasa. Okey, mula-mula sekali ayat ni ayat 240 ni Allah kata, alam tara ilal malak, tidakkah kamu melihat kepada al-malak? Malak ni pembesar ataupun kita kata bangsawan, min bani Israel, daripada kalangan Bani Israel, min ba'di Musa, selepas zaman Nabi Musa. Dia gini, kalau kita tengok susu-galu Bani Israel. Bani Israel ni, mereka ni berasal daripada keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni, gelaran lain Nabi Yaqub adalah Israel. Israel ni katanya dalam bahasa Ibrani ataupun dalam bahasa dia dua patah perkataan. Isr, hamba, il Allah. Israel, Jibril, Mik'il. Il tu maksudnya Allah. Jadi Isr, hamba, Allah. Dalam bahasa Arab Abdullah. Gelaran lain bagi Nabi Yaqub adalah Israel. Kalau kita baca awal juzuk 4 pun Allah Ta'ala cerita
Israel Nabi Yaqub ni dia ada nazar dia. Allah kata kullu ta'ami kana halal li bani Israel. Jadi kesimpulan ni Israel adalah geraran kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Lepas tu anak-anak dalam bahasa Arab ibnun. Kalau seorang ibnun ramai bani. Jadi kita kata bani Israel. Anak-anak keturunan daripada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni pula ada 12 orang anak. Yusuf seorang daripadanya. Dalam 12 orang anak Nabi Yaqub, dia ada dua lineage, dua anak yang sangat mendominasi Bani Israel. Seorang anak nama Yahuda. Yahuda ni diiktiraf sebagai anak yang paling bijak ataupun anak yang paling kita kata pandangan yang didengar. Lepas tu Allah kata dalam surah Yusuf, bila anak Nabi Yaqub ni pergi visit kali pertama, kali kedua pergi ke Mesir untuk ambil bekalan makanan, Nabi Yusuf buat trik, dia pun tahan Bunyamin di Mesir. Lepas tu anak-anak dia lain pun merayu supaya dilepaskan Nabi Yusuf, dilepaskan Bunyamin. Nabi Yusuf tak lepaskan. Lepas tu mereka pun duduk sekali berbincang. Lepas tu katanya anak-anak Nabi Yaqub ni, dia kata apa? Qala kabiruhum alam ta'lamu. Tidak, berkatalah kabiruhum, hak paling tua ataupun hak paling didengar cakap dia macam ketua lah, yang bernama Yahuda. Dia kata kali ikut ulama tafsir, ayah janji dah dengan kita untuk kita jaga Bunyamin. Jadi anak-anak Nabi Yaqub ni seorang nama dia Yahuda yang kemudiannya melahirkan keturunan bangsawan. Hak dia kata ke ahli ayat ni alam tara ilal malak. Tuan-tuan, mana saya dapat benda ni? Kita baca tafsir lah, kita jumpa benda ni. Kemudian seorang daripada anak Nabi Yaqub tu, seorang nama Yahuda. Yahuda ni melahirkan keturunan bangsawan. Hak ayat ni sebut al-malak, pembesar-pembesar. Lain berikutnya ada seorang anak Nabi Yaqub nama dia Lawi, ataupun dalam bahasa Inggeris kalau orang biasa apa baca Bible dipanggil Levi. Levi ni pula dia melahirkan biasa keturunan para nabi. Yaqub dengan Nabi Musa ni jauh. Apa tadi Nabi Yaqub dengan cerita Nabi Daud dalam ayat ni jauh jarak dia. Jadi ceritanya Bani Israel ni selepas zaman Nabi Musa mereka mengalami kejatuhan dan juga kebangkitan. Ini ayat ni cerita bila mereka mengalami kejatuhan. Bila mereka mengalami kejatuhan pada zaman ni, Bani Israel ni nak keluar daripada penjajahan. Masa ni mereka telah dijajah oleh satu empire, dan empire tu raja dia nama Jalut. Kalau tuan-tuan buka dalam Bible, buka cerita David and Goliath. David and Goliath tu cerita ni lah kita akan baca hari ni. Cuma David and Goliath tu ditukar nama jadi Jalut. David tu Nabi Daud lah. Okey. Bila mereka lama ditindas, mereka nak keluar daripada penjajahan itu, mereka pun jumpa dengan seorang nabi. Ayat ni kata idz qalu, bila mana mereka pembesar-pembesar ni berkata di nabiyillahum, kepada seorang nabi yang ada dalam kalangan mereka. Masa ni Bani Israel ada seorang nabi. Nabi ni berasal pada keturunan Levi tadi tu. Lepas tu al-malak, pembesar-pembesar ni berasal daripada keturunan Yahuda. Jadi pembesar-pembesar ni kita kata banyak, macam kata tengku tu, tengku ni, banyak kabilah ataupun banyak golongan bangsawan, tapi duk baloh nak angkat siapa jadi yang di-Pertuan Agong untuk memimpin Bani Israel, membebaskan Bani Israel daripada cengkaman Raja Jalut. Itu cerita dia. Jadi idz qalu li nabiyyillahum ba'ath lana malikan. Dia kata kepada nabi, dia kata ib'ath, bangkitkanlah lana, bagi kami malikan, seorang raja. Mereka bermaksud al-malak, pembesar-pembesar ni ramai, supaya Nabi Samuel ni, nama dia Nabi Samuel. Nabi Samuel ni sad mim waw ya lam. Supaya Nabi Samuel ni berdoa kepada Allah, minta petunjuk siapa dalam kalangan bangsawan ramai-ramai ni hak akan dinanti sebagai malik, raja. Nuqatil fi sabilillah. Kenapa kami nak berperang pada jalan Allah? Qala, katanya Nabi Samuel, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Boleh jadi popokmu ni bila dibangkit, difardukan, diwajibkan untuk kamu berperang, kamu tak akan berperang. Sebab Nabi Samuel ni dia tahu dah perangai Bani Israel. Dia kata aku boleh berdoa kepada Allah, kalau Allah lantik dalam kalangan kita ni ada seorang raja hak memimpin kamu semua ni supaya berperang, adakah kamu akan berperang? Dia tanya balik soalan ni. Soalan ditanya balik sebab apa? Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh baginda dan juga nabi-nabi sebelum baginda. Bani Israel ni cakap tak serupa bikin degil. Qalu, katanya pembesar-pembesar ni, dia kata wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah, kenapa kami tak boleh berperang? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, sedangkan kami telah diusir
daripada negeri kami dijajah ni. Kemudian kami dipisahkan pada abnaina, anak-anak kami. Jadi Allah Ta'ala kata falamma kutiba alaihimul qital, bila difardukan kepada mereka berperang, tawallau, ramai hak berpaling, illa qalilan minhum, kecuali golongan hak sedikit dalam kalangan mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Okey, pengajaran pada ayat ni yang pertama, jangan minta nak berperang. Sebab dalam hadis sahih pernah sekali Nabi duduk dengan para sahabat, duduk untuk menunggu musuh akan datang. Nabi pun kata, la tatamannau liqa al-adu. Jangan sekali-kali kamu minta untuk bertemu dengan musuh. Jangan minta bertemu dengan musuh. Tapi kalau minta wasadullaha al-afiyah, kama qala, minta kesejahteraan, tak berperang, tak huru-hara, hak tu sepatutnya. Lepas tu berkata bila bertemu dengan musuh, ingat Nabi kata, dia kata apa, syurga tu berada di bawah bayangan pedang. Berdasarkan hadis tadi tu, ambo lupa mana takhrij, tapi hadis sahih. Berdasarkan hadis tu, apa yang difaham oleh para ulama, kita umat Islam jangan gila berperang. Jangan minta nak berperang. Sebab bila berperang, walaupun kita menang, akan ada impak-impak, kesan-kesan buruk selepas berperang. Hak pelik lagi tuan-tuan, hak cantik lagi hadis tadi tu, la tatamannau liqa al-adu. Kita guna pakai untuk almost kata semua bidang kehidupan kita. Contoh, kalau kita belajar masyarakat, hamba masa muda mana ada belajarlah. Belajar taekwondo, belajar karate, belajar macam-macam. Bila kita belajar masyarakat, orang tahap tinggi masyarakat ni, kalau boleh dia tak sebal, dia tak segaduh. Lagi tinggi, dia tak sebal, tak segaduh. Sebab apa? Bila bergaduh, bila walaupun kita nak ada black belt 20 dan sekalipun taekwondo ke karate, bila kita bergaduh akan ada impak negatif yang mungkin akan kita sesali, kita power. Musuh serang kita tumbuk dia pun jatuh mati, tak pasal masuk J. Jadi cara terbaik, elakkan pergaduhan. Paling tidak kalau orang peringkat tinggi masyarakat ni, bila musuh nak serang, dia kata singkatkan masa untuk tewaskan musuh. Tumbuk sekali tu, kena dekat kemaluan ke, dekat ulu hati, agak-agak dia jatuh, lepas tu mula lagi. Tak payah tunjuk hero. Tak payah ikut cerita kungfu lah. 10, 20 orang lawan seorang pun boleh menang seorang. Bukan begitu kaedah dia. Lagi. Jangan mengharapkan bertemu dengan musuh. Tapi kalau bertembung, hadap. Lepas tu tuan-tuan, berdasarkan ayat ni juga, kenapa Nabi Samuel ni, dia kata popok umum ni tak dipakai. Sebab dia dah mengalami pengalaman sebelum ni. Dan ternyata tuan-tuan, kalau kita nak tengok ayat 246 sampai 252, cerita dah panjang. Tapi ringkasan kesemua cerita terduduk pada satu ayat ni. Okey, tak apa. Terus kita tengok ayat yang ke-247. Ringkas-ringkas tuan-tuan, sebab apa masa singkat. Wa qala lahum nabiyyuhum, berkatalah nabi mereka Samuel. Dia kata innallaha qad ba'atha lakum, sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kamu Talut malika. Talut tu gelaran. Tuan-tuan, jangan terkejut dalam bahasa Arab ni banyak dicuri ataupun diambil dari bahasa Inggeris. Contoh, kita kata al-ard, bumi. Dalam bahasa Inggeris, earth. Al-ard, bumi, earth. Lepas tu kita kata lagi contoh ni, Talut, tall. He is a very tall man. Tall ni dalam bahasa Arab, tala ni panjang ataupun tinggi. Jadi kenapa lelaki ni, Nabi Samuel kata Allah Ta'ala bangkit dalam kalangan kamu seorang lelaki yang digelar sebagai Talut. Talut ni katanya berasal pada tala, tinggi ataupun dia ni yang paling tinggi. Okey, qalu, katanya mereka. Siapa kata tu? Al-malak, pembesar tadi. Dia kata anna yakunu lahul mulku alaina, macam mana dia boleh jadi memegang kekuasaan alaina berbanding kami, wa nahnu ahaqqu bil mulki min, sedangkan kami lebih berhak untuk dapat kita kata apa pangkat raja tu minhu berbanding dia, walam yu'ta sa'atan minal man, dan dia tu tak ada harta pun. Jadi soalan yang timbul sebab apa? Puak-puak pembesar Bani Israel ni dia ada dalam kepala, kalau nak dilantik sebagai raja kena kami, sebab kami dah golongan bangsawan. Hak ni bangsawan sana, bangsawan sana. Tiba-tiba bila Nabi Samuel berdoa kepada Allah, petunjuk daripada Allah, tunjuk ke Talut. Talut ni dia bukan daripada keturunan Yahuda, bukan daripada keturunan Lavi. Bila cek, ulama tafsir kata dia ni berasal pada keturunan Bunyamin. Anak Nabi Yaqub ada 12 orang, Yusuf, Bunyamin. Talut ni dia berasal pada keturunan Bunyamin. Jadi pembesar-pembesar ni dia duk ingat hak layak jadi raja ikut pandangan Allah hanya daripada keturunan kita kata Yahuda tadi. Jadi kesimpulan tuan-tuan,
Kita hormat raja-raja sebagai kita kata apa, payung perlembagaan. Tetapi dalam ayat ni kepimpinan sepatutnya bukan diwarisi. Kepimpinan itu berdasarkan kelayakan. Sebab kalau kepimpinan itu berdasarkan kepada warisan, walaupun dia tak layak dinaik juga jadi raja, lalu dia boleh merosakkan kita kata sistem pemerintahan. Tapi kalau kepimpinan itu berdasarkan kepada kelayakan, insya-Allah orang layak akan mentadbir dengan cara yang betul. Lepas tu mereka petikai, dia kata dia tu bukan daripada darah keturunan bangsawan. Yang kedua, dia tak ada harta. Dia tak ada harta. Kami ni bangsawan, kami ni ada harta. Lepas tu jawab Nabi Samir, dia kata kata Nabi Samir, innallaha astafahu alaikum. Dia, Allah pilih dia berbanding kamu. Wazadahu, dan Allah Ta'ala tambah kepada apa Talut tadi tu bastatan, bastah macam kekuatan, fil ilmi, pada ilmu, wal jism, dan juga jisim. Sebab dia paling kuat, dia paling perkasa, dan dia paling alim. Dan alim dia di sini ni, ilmu dia tu berdasarkan ilmu yang diperlukan oleh Bani Israel pada waktu itu, ilmu untuk kita kata memimpin, kepimpinan, ilmu ketenteraan, dia ada berlaku. Jadi kelayakan itu Nabi Samuel kata duduk pada ilmu dan juga kekuatan fizikal dia. Sebab kita nak pergi perang ni, kita nak pergi perang. Bila nak pergi perang, orang yang nak dilantik sebagai raja, pemimpin ni, dia kena ada kelayakan fizikal dan juga ilmu. Waktu tuan-tuan even kalau apa company besar nak lantik siapa-siapa jadi CEO, dia bukan main lantik, dia kena menjalani ujian kesihatan. Kalau agak-agak nak lantik jadi CEO company besar ni, sakit, jantung ke, ada gout ke dan sebagainya, bila meeting-meeting penting, keputusan penting nak dibuat, tiba-tiba sakit, menyebabkan keputusan tak boleh dicapai dengan cara yang betul. Sebab tu bila nak nanti sebagai CEO, dia kena lalui kesihatan ujian kesihatan. Kalau agak-agak lepas baru naik, kalau tak layak. Rupanya benda tu ada dah. Allah Ta'ala sebut di sini bastatan fil ilmi wal jism. Jadi kesimpulan dia, nak lantik siapa-siapa jadi pemimpin, ada beberapa syarat. Antaranya kena ada ilmu, kena ada kekuatan. Cuma bila bincang, kita belajar mengenai sistem politik Islam lah, kadang-kadang seorang pemimpin dia ada ilmu, tapi dia tidak ada ilmu. Dia ada ilmu berkaitan dengan kita kata pemerintahan politik. Dia ada ilmu agama, tapi dia tak ada ilmu ketenteraan. Jadi tak layak kalau dia nak jadi khalifah, nak jadi pemimpin. Ataupun dia ada setengah-setengah ilmu tapi tak ada ilmu lain. Ilmu ekonomi tak ada. Macam nak mentadbir negara. Lepas tu ulama kata apa? Dia seorang pemimpin tapi bab ilmu ketenteraan dia boleh bersandar kepada panglima perang dia ataupun general dia. Itu kita panggil penasihat lah. Dia nak buat keputusan, dia bukan buat keputusan ikut dan. Dia ada think tank dia. Rujuk, ni mengenai ekonomi, okey, ada think tank dia, ambil rujuk dan sebagainya. Maksud boleh bersandar ke situ lah. Itulah hak berlaku. Lepas tu pemimpin kena ada penasihat dalam pelbagai bidang, dan penasihat tu kena menasihati dengan cara yang betul. Dan pemimpin tu jangan buat bongok. Buat bongok macam mana? Dia pentingkan kepentingan dia. Ada orang nasihat, dia tak peduli sebab nak jaga perut popok dia, dia pun ikut keputusan dia, lalu merosakkan negara dengan keputusan-keputusan yang mengarut. Maksud pemimpin tu kena bijak dan boleh terbuka menerima pandangan dan juga teguran. Okey, kemudian dia kata wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah Taala boleh beri kerajaan dia kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah tu sangat luas ilmu pengetahuan dan juga maha mengetahui. Tuan-tuan, ayat ni Allah Taala sebut innallaha astafahu alaikum. Allah pilih dia berbanding kamu. Bila kita baca buku kitab tadabbur, Al-Quran tadabbur dan juga amal, berdasarkan ayat ni, katanya pengarang kitab ni, kadang-kadang kita kena berdoa kepada Allah supaya Allah pilih kita jadi hamba-Nya yang saleh. Paling tidak tanpa sedar kita baca doa supaya Allah Taala pilih kita. Doa mana? Rabbana hab lana min azwajina. Tuhan anugerahkan kepada kami isteri-isteri, wa dzurriyyatina, zuriat keturunan, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata. Ujung tu waja'alna, jadikan kami, lil muttaqina imama, kepada orang yang bertakwa tu sebagai pemimpin. Orang bertakwa tu hebat dah, orang baik-baik berlaku. Kita minta supaya kita dilantik jadi pemimpin, kita dipilih jadi pemimpin. Secara tak langsung nak tunjuknya, dalam kalangan orang baik-baik, kita hak jadi pemimpin, kita hak lebih lagi. Lebih tu dengan usaha, ilmu dan sebagainya lah. Okey, habis. Ayat berikutnya, pembesar Bani Israel tak puas hati lagi. Dia kata tak boleh, kami. Jadi dia nak proof. Lepas tu kata Nabi Samuel, ayat yang ke-248, dia kata waqala nabiyuhum, kata Nabi mereka Samuel, dia kata inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda kekuasaan dia, kelayakan sebagai raja, ayyatiyakumut tabut, akan
datang kepada kamu at-tabut. Tabut tu peti, peti. Fihi, dalam peti itu sakinatun, ada ketenangan, mir rabbikum, daripada Tuhanmu, wa baqiyatun, dan ada peninggalan, mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan peninggalan, sisa-sisa peninggalan yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan juga keluarga Harun. Peti itu tahmiluhul malaika, akan dibawa oleh malaikat. Malaikat akan ambil peti itu, letak di rumah Talut. Bangun pagi orang Bani Israel pembesar tengok ada peti. Peti itu cerita dia macam mana tuan-tuan? Peti ni panjanglah cerita dia, tetapi peti itu melambangkan kemuliaan kepada Bani Israel. Lepas tu selepas zaman Nabi Musa, peti itu dijaga oleh, kita kata, golongan Bani Israel sebagai sesuatu yang mulia, istimewa. Lepas tu dalam peti itu dia kata ada sakinah, ketenangan. Ketenangan tu maksudnya ketenangan selagi mana mereka berpegang kepada isi kandungan Taurat. Sebab dalam peti itu katanya ada lembaran Taurat. Lepas Nabi Musa wafat, original version Taurat tu hak dapat dekat Gunung Tur Sinai, disimpan dalam peti itu. Lepas tu dalam tu juga ada peninggalan keluarga Nabi Musa. Katanya ada tongkat Musa, ada jubah dia, disimpan dalam peti itu sebagai satu lambang kemuliaan. Di kadang-kadang manusia ni dia perlu kepada sesuatu lambang untuk memberi semangat kepada mereka. Contoh pergi perang, Nabi letak ni, mu pergi panji ni, macam cerita perang Mu'tah. Nabi kata, okay, liwat panji perang tu siapa kena pegang? Okey, mula-mula sekali Zaid bin Harithah kena pegang. Mula sekali Ja'far, Zaid. Lepas tu kalau Zaid syahid, pegang di siapa? Ja'far. Kalau Ja'far syahid, Abdullah bin Rahawah. Jadi masa perang, panji tu dipegang, tarik ke sana kemari. Kalau kita kata apa guna panji itu? Tetapi dia kadang-kadang kata ada apa, secara psikologi umat Islam tengok panji itu tetap ada, masuk umat Islam masih lagi in control, boleh berperang melawan musuh. Lepas tu kadang-kadang benda-benda macam tu, logo-logo macam tu penting. Macam kita ada dera Malaysia. Kalau kita kata tak ada apa pun, tapi kalau orang pijak dia, kita rasa nak marah. Sebab itu lambang kedaulatan sebuah negara. Jadi seolah-olah kita kata peti tadi itu dijaga dan dihormati. Semua bila tengok peti, hormat belaka. Macam kita, kalau kita pembangkang ke, kita parti kerajaan ke, tanpa kira parti, di AP ke, MIC ke, PAH, UMNO bersatu. Tapi kalau orang pijak bendera, kita semua secara semula jadi bersatu marah pada orang pijak bendera. Dan Bani Israel ni dia ada juga benda tu, peti tadi tu. Tabut, dalam tu ketenangan. Jadi peti ni dimuliakan. Tetapi apabila Bani Israel semakin jauh daripada agama, mereka pun macam tak peduli kepada peti ni lagi. Tentera Talut, Jalut jajah Bani Israel, ambil peti ni, buat kelik ke istana dia. Jadi bila peti ni tak ada, Bani Israel sudah hilang kemuliaan. Jadi mereka macam hilang punca. Lalu Allah Ta'ala pun nak buktikan Talut ni adalah seorang pemerintah, raja. Allah Ta'ala pun arahkan malaikat ambil peti tu, letak di rumah Talut. Bila bangsawan tengok peti duduk di rumah Talut, mereka pakai surrender. Oh betul lah, inilah orangnya untuk jadi pemimpin. Itu cerita pemilihan dia. Tengok muka surat 41. Muka surat 41 ayat 249. Ayat ni berkait rapat dengan puasa ataupun kita kata Ramadan sekarang ni. Allah berkata bila dah dipilih tentera, falamma fasala Talut bil junud. Bila mana fasala Talut, berpisah, maksudnya Talut telah pilih tentera-tentera dia buat pengasingan dah. Katanya ada 10,000 nak ikut berperang ni. Qal, katanya Talut, innallaha mubtaliikum, Allah Ta'ala akan uji kamu semua ni binahar, dengan sungai. Maksud kita nak pergi ke tempat nak melawan Raja Jalut dan tentera dia, kita kena melalui sebatang sungai. Masa tu kata tengah panas terik. Lepas tu katanya Talut, dia letak syarat. Jadi sebagai pemimpin kadang-kadang kena letak syarat supaya syarat itu dipatuhi. Dan bila syarat itu dipatuhi, sebagai seorang pemimpin raja kita kata bijak macam Talut ni, itu dah menunjukkan kepatuhan tentera dia. Dia kata faman syariba minhu, siapa hak minum daripada sungai itu, falaysa minni, dia bukan golongan aku. Maksudnya dia tewas ujian lah. Wa man lam yat'amhu, siapa hak tak minum daripadanya, fa innahu minni, dia tu golongan aku, illa, melainkan man ightaraf. Kalau siapa nak minum juga ightaraf, sekadar cebok. Ightaraf ghurfatan biyadih, dengan satu cebok tangan. Nak minum juga, dah panas sangat, boleh lah nak minum, tapi sekadar satu cebok minum cukup. Okey. Kenapa jangan minum sungguh-sungguh? Ini ujian mental dan juga fizikal, sebab masa panas keluarlah berperang. Sampai tengah-tengah jalan jumpa sungai itu, fasyaribu minhu, maka mereka majoriti pakat minum belaka daripada sungai itu, illa, melainkan qalilan minhum, sedikit sangat dalam kalangan mereka.
Ini macam kita sekarang ni lah. Kita berpuasa. Dan berpuasa ni kita mematuhi arahan Allah. Tak boleh makan, tak boleh minum bermula daripada terbit matahari subuh sampai ke maghrib. Dan walaupun kita boleh makan, kita boleh minum tanpa orang tahu, belakang orang kita balik ke rumah nusuk dalam bilik air, minum ke makan, orang tak tahu, tapi Allah tahu. Dan itu juga semangat pada tentera Talut ni, hak beriman. Bila keluar tu dapat ada arahan, jangan minum. Nak minum ni sikit Tapi pokok ni tak peduli, tak boleh menahan nafsu. Kalau tahan nafsu hak ada pada diri sendiri pun tak boleh nak tahan, tak boleh nak ditewaskan, apalagi nak tewaskan musuh. Sama juga kita puasa. Tujuan kita puasa sebulan ni tuan-tuan. Kalau kita tuan-tuan buka surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187 cerita pasal puasa, cerita pasal Ramadan. Masuk ayat 188 cerita pasal rasuah. Pelik kan? Ayat 188 lepas habis cerita puasa, Allah kata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta kamu sesama kamu, jangan cara tak betul. Wa tudlu biha ila al-hukam, pun sogok duit itu kepada pemerintah. Ditakulu fariqan min amwalin nas, untuk memakai sebahagian pada harta manusia bil itsm, dengan cara tak betul. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu benda itu haram. Orang makan rasuah lah gitu lah. Jadi soalan dia kenapa lepas puasa rasuah? Sebab masa puasa latihan tak makan benda halal hak kita miliki. Sebulan tak makan, tak minum. Padahal benda tu halal. Kita bukan curi buka peti sejuk di rumah, ambil air nak minum. Bukan kita curi duit kita, halal. Tapi kita jaga, tak boleh sebab aku puasa. Allah perhati. Lepas habis sebulan kita dilatih dengan Ramadan. Kalau hak kita sendiri hak halal pun kita tak makan bila Allah Ta'ala larang pada Ramadan, apatah lagi hak orang lain, harta orang lain. Kita siapa nak bagi rasuah kepada pemerintah ke orang tertentu supaya dapat. Itu hikmah dia. Dan itu juga kita boleh tengok pada ayat ni. Walaupun air itu asalnya boleh minum, tak ada masalah, tapi Talut kata jangan minum. Ini ujian pertama. Okey. Falamma jawazabuhu walladhina amanu, bila Talut dan juga tentera beriman bersama dia lepas seberai sungai, mereka pun berhadapan. Depan tu tentera Jalut ramai sungguh. Qalu, mereka berkata la taqata, tidak ada kemampuan lana bagi kami al-yaum pada hari ini bijalut wa junudih, untuk berhadapan dengan musuh ramai ni tentera Jalut. Lepas Allah berkata qala alladhina yadhunnun, berkatalah orang yang yadhunnun ni yakin, walaupun terjemah literalnya dhanna sangka, tak confident, 50-50, tapi di sini yadhunnun merujuk pada yakin. Berkatalah orang yakin annahum mulaqullah, mereka ni akan bertemu Allah, mati tak ada masalah. Hari ni mati, esok mati. Kalau Allah takdirkan kita mati dalam medan perang, kita nakut, tak situ pergi perang, takut nusuk dalam mari di rumah, Allah akan buat kita mati medan perang juga. Lagu mana? Musuh masuk dalam rumah kita menyelinap, pecah mari kita, kita duduk dalam itu, tengah takut. Musuh tarik kita, kita pun terkecing, terberok, takut ni. Musuh bawa pergi tengah-tengah medan perang, bunuh kita sana. Sebab lokasi mati, tarikh mati Allah Ta'ala tentukan dah semenjak azali. Jadi katanya orang beriman, hak kukuh semangat, dia kata mati itu ada dah surat dia. Surat mati itu ada dah, lokasi ada dah. Jadi daripada kami mati terhina dan akan apa nakut, lebih baik mati dalam keadaan terhormat ketika perang. Lepas tu dia kata apa? Dia kata kam min fi'atin qalilah, kam berapa banyak, min fi'atin qalilah, pihak yang sedikit, ghalabat menewaskan, fi'atan kathiratan biidnillah, pihak yang banyak dengan izin Allah. Semua berlaku dengan izin Allah. Jangan ingat kita baik sebab kita dak, Allah izinkan kita. Kita boleh mari masjid, jangan harap oh aku hebat boleh masjid. No, semua dengan izin Allah. Sebab kita ni tidak ada kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada upaya untuk buat kebaikan, wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk melawan kejahatan nafsu, illa billah, melainkan dengan izin Allah. Jadi di sini mereka tunjuk. Dia kata berapa banyak puak hak sedikit boleh mengalahkan puak hak banyak dengan izin Allah. Apa penting? Dia kata wallahu ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi sekarang ni ujian kita bukan setakat musuh, ujian untuk sabar berhadapan dengan musuh. Lepas tu ayat ni tuan-tuan budak-budak belajar silat macam apa silat kalau di Kelantan tu selendang merah ataupun ilmu hak pelat-pelat ni lah. Ini dipanggil ayat-ayat perang. Dia amal ayat-ayat ni. Lepas tu bila tak nak pergi bergocoh dengan budak-budak kau, dia pergi confident sebab dia kata ada ayat-ayat ni. Sama juga kalau kita baca kisah Kiai Saleh. Kalau siapa di Johor, sehingga ada apa DBP buat keluar novel. Hak ditulis oleh Zaharah Nawawi. Lama dah hamba baca masa tahun 90-an. Masa duduk di sekolah ni. Kiai Saleh Selempang Merah.
Jadi bila Kiai Saleh di Batu Pahat saya nak berperang melawan komunis orang jahat ni, dia kumpulkan tentera-tentera orang Islam ni, dia letak kain selempang merah. Orang tanya apa letak kain selempang tu? Ada magic ke? Tak, dia kata. Kadang-kadang orang biasa ni perlu kepada satu ideologi. Oh, kita pakai ni macam hebat. Macam hebat. Okey. Lepas tu, dan Kiai Saleh memang suruh baca ayat macam ni. Ada beberapa ayat surah Yusuf, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ayat ni kam min fi'atin qalilah. Baca, pergi berperang. Dia panggil ayat-ayat apa? Ayat 7. Hamba betul ingatlah cerita lama. Cuma kalau boleh kita ni adab kita dengan Al-Quran lah. Katakanlah orang bagi ayat ni untuk ni, ayat amal ayat ni. Kita jangan ambil amal saja. Kita kena cek ayat ni cerita apa. Macam baru ni popular, tubik melalui WhatsApp. Ayat sakit pinggang. Duduk lama-lama sakit pinggang ni dengan kuliah ni. Sakit betih. Cara nak bagi elak sakit pinggang lah kena. Tepuk pinggang baca ayat ke apa? Becok. Wa idza batashtum. Masalah orang hak dalam video tu baca salah. Wa idza batashtum. Tuan-tuan kalau ngaji tajwid, batasha saya tak tahu makna apa. Batasha pukul. Wa idza batashtum jabbarin. Kita pun ambil ayat tu screenshot, kita pun hafal. Wa idza batashtum jabbarin. Kita pun sebar kata tepat. Orang bertanya, ayat ni buat apa? Ayat ni ubat sakit pinggang. Pernah tak kita tanya, Allah nak cerita gapo sebalik ayat ni? Allah nak cerita gapo sebalik ayat ni? Lepas tu ada pula hal lain. Mu nak dah aku nak ajar mu ayat ngasih. Ayat ngasih pakai mata. Oh ya aku ada. Mu tengok kat retina, mu tenung, baca ayat ni dia jadi jatuh cinta kamu. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Oh ayat sekian suruh sekian. Tak isi cerita. Nak tahu mai jumpa lepas ni. Macam-macam lah. Orang bagi ayat ni untuk ni, ayat ni untuk ni. Pernah ke tidak kita tanya balik? Ayat ni Allah nak cerita gapo sebenarnya? Pernah kita tanya? Itu contoh kita ni nak kata tak beradab kasar benar. Amba kata kurang adab. Ayat ni ayat sakit pinggang. Baca ilai sakit pinggang. Sahabat Nabi dulu perang. Siapa mati syahid kena bunuh di musuh. Sebab apa? Memperjuangkan ayat sakit pinggang. Allah rendahnya perjuangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi dulu ada siapa tahap kena seksa, terpaksa hijrah ke Madinah. Berapa? Nak memperjuangkan ayat pengasih menggunakan mata. Allah nampak rendahnya perjuangan sahabat Nabi. Tuan-tuan, lain kali dapat ayat ni jangan telan terus, jangan ambang terus. Paling tidak buka dulu Quran, cari mana ayat ni. Lepas tu cari, oh hadza wa idza batashtum jabbarin. Tengok atas. Ayat ni cerita apa? Tengok atas. Oh, kadzabat 'adun mursalin. Kaum 'ad telah mendustai kaum dia. Idz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun. Bila Nabi Hud berkata kepada mereka, kenapa kamu tak bertakwa pada Allah? Lepas tu lagi, atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun. Patut ke tidak membina bangunan-bangunan besar atas bukit? Sia-sia nak nunjuk mukaya. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Membina pula benteng-benteng rumah besar-besar dengan harapan mu ni tak mati, boleh kekal. Wa idza batashtum jabbarin. Dan bila kamu pukul musuh kamu, tawanan kamu, membuli orang dengan cara hak teruk. Ayat tu cerita mengenai kejahatan kaum 'ad suka buli orang. Sakit pinggang. Wa idza batashtum jabbarin. Nampak tak? Kok mana tu? Adab kita dengan Al-Quran. Mula-mula sekali tanya dah, ayat ni Allah nak cerita apa? Macam cerita apa? Ayat kata konon ayat pengasih melalui mata lah. Allah kata id awhayna ila ummika ma yuha. Ingat Musa, Allah Taala dah buat baik kepada kamu. Bukan hari ni je, mari masa kamu dilantik sebagai rasul, Allah Taala buat baik kepada kamu. Allah pernah buat baik kepada kamu dahulu masa mu kecil, bila Allah ilhamkan kepada mukmu satu ilham. Apa ilham tu? An yaqdhifihi fit tabut, supaya letakkan Musa dalam tabut, dalam peti. An yaqdhifihi fit tabut falyulqi kemudian peti tu hanyutkan ke sungai. Lepas tu ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun la, diambil oleh musuhku dan musuhmu Firaun. Lepas tu bila habis tu Allah berkata kepada Nabi Musa, baby tu, wa alqaitu alayka mahabbatan minni, dan aku campakkan kepadamu wahai Musa mahabbatan minni, kasih sayang yang melimpah ruah daripada aku. Bila orang buka peti, Firaun tengok, oh terus suruh saya ke Musa. Kenapa? Mahabbah daripada Allah untuk jaga. Walitusna'a, dan supaya kamu tusna', membesar, ala aini, di bawah pengawasanku. Aini itu literally mana mata, tapi ayat tu maksud dia di bawah pengawasanku. Oh, dapat ke kita
baca wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Tengok tu jatuh cinta, tak kau rosok makna ayat tu. Jadi betul kembali adab kita dengan Al-Quran, ayat gapo pun, ayat 10 ke, ayat perang ke, kam min fa'atin qalilah, jangan terlihat terus, cek dulu Allah nak ayat gapo di sebalik ayat tu. Okey, bila kita clear part tu, barulah kita masuk part berikutnya. Oh, jadi ustaz, boleh ke tidak ayat tadi nak tepuk pinggir, sakit pinggir? Orang nak tahu juga, boleh ke tak boleh? Kita kata boleh. Dia masuk bab kedua, dipanggil mukjizat Al-Quran ataupun dipanggil khawasul Quran, khasiat di sebalik Al-Quran. Ada, hal ni tak nafi. Tetapi ayat ni berguna untuk ni, ayat ni berguna untuk ni, dia bukan isu ayat tu. Isu ayat tu duduk nombor 2 dah. Nombor 1, siapa hak baca? Fatihah dibaca oleh sahabat Nabi. Orang hak kena sengak binatang berbisa, jeking ke ular ke, dia baca Fatihah aja, sembuh. Acu kita baca. Pergi dekat hospital pun, hospital Kemamang tu, duduk bahagian emergency, duduk. Cukup. Waktu mari pergi ambulans. Tubi-tubi orang tengah sakit. Apa ni? Kena patut diular tadi. Patut nak pergi mana? Nak masuk dalam nak cari antivenom, nak rawat. Tak apa. Tak payah. Ambo baca Fatihah. Hadis Nabi, hadis sahih ni. Kita akan baca. Kita bagi jaminan dia sembuh tak mati. Berani? Tak berani kita. Jadi bapa tak berani sedangkan Fatihah. Jadi di situ apa difahami, ayat ni dah jadi nombor 2. Nombor 1 keyakinan. Orang tu yakin, faham Al-Quran tu, dibaca jadi. Itu duduk nombor 1. Nombor 2 tu baru buat cerita ayat. Kalau nak kira sebenarnya tuan-tuan, hak lagi afdal lah sakit pinggir, bukan wa idza batashtum. Sakit pinggir baca hak Nabi ajar lah. Baca Nabi ajar, adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi. Ambo sini pernah sakit gigi. Denyut sakit gigi. Lepas tu duduk di office kita macam back mood sikit lah. Lepas tu ada sains. Dia ni ngajar English poem. Ustaz, apa? Oh, kata sakit gigi ya. Dia pun tanya, Ustaz baca doa Nabi. Saya pun terkejut masa tu. Okay. Kita ni orang panggil Ustaz tahu doa tu tapi kita tak amal. Ambo pun pegang. Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. 7 kali. Dengan aku minta perlindungan dengan kekuasaan Allah, kemuliaan dan kekuasaan Allah daripada kesakitan, penyakit sakit hak aku risaukan dan hak aku sedang alami dan apa hak aku sakit. Baca 7 kali macam teruk buai hilang sakit tu. Sepatutnya kita, okey tuan-tuan duduk lama sakit pinggang, baca doa Nabi. Sebab kalau wa idza batashtum tadi tu hak tu memang mujarab untuk hilang sakit pinggang kita, tak ada kita Nabi sahabat baca dulu. Jadi kita kena ubah cara fikir. Sebelum kita nak ambil ke apa-apa, jap. Zaman Nabi tu okey, tak ada orang sakit pinggang, ada. Apa doa dia? Hak tu dulu. Tapi kalau kita jenis yakin tinggi, kita faham ayat tu, sedekah. Tapi wa idza batashtum tu ambo belajar dulu ayat tu kena gocoh orang. Hak tu wa idza batashtum bila mempukul musuh, batashtum jabbarin, pukul dengan cara hak kasar. Kita tapa, kita gocoh orang, dia jadi sakit luar biasa sebab kita lapik dengan ayat. Hak tu lagi kenalah. Okey, habis. Jauh pergi pula tuan-tuan. Seterusnya ayat 250. Ayat 250 ni walamma barazu li Jalut wa Junud, bila dah bertembung ni qalu, katanya tentera-tentera Talut, kita kata duduk sekalian Talut, dia berdoa rabbana, Tuhan kami, afrigh alaina sabra. Afrigh macam limpahkan. Kalau boleh isi air tu isi siapa limpah, itu afrigh. Afrigh alaina sabra, limpahkan kepada kami kesabaran. Wa thabbit aqdamana, tetapkan kedudukan kami nak berperang ni. Wansurna, beri kemenangan ke atas kaum yang kafir. Kenapa disebut sabar? Tuan-tuan, kalau siapa sini bekas tentera dia tahulah. Sabar ni, sabar kalau ikut definisi agama, sabar ketika musibah, sabar nak buat kebaikan, sabar nak tinggal maksiat. Dan ketika berperang ni, kenapa sabar tu kena tinggi? Sebab mental tu kena tinggi, kita nak berhadapan dengan kesusahan, lawan musuh, stamina, tak cukup makan dan sebagainya. Jadi kata kena sabar. Tetapkan pendirian kami supaya tak lari daripada medan perang. Ini doa bagus tuan-tuan. Doa untuk kita kata kesabaran, limpahkan sabar. Ada satu lagi ayat dalam surah Al-A'raf, bila ahli sihir Firaun hak beriman dengan Nabi Musa ni nak dibunuh, dia tahu dah mereka tak ada lagi, dia baca rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Itu dalam surah Al-A'raf. Lepas tu masuk ayat yang ke-251. Ayat ni Allah kata fahazamuhum, lalu tentera Talut hak sedikit ni telah mengalahkan tentera Jalut hak ramai biiznillah, dengan izin Allah. Tengok 2 kali dah Allah Taala sebut izin Allah.
izin Allah. Nak supaya kita ni sedar bukan kita. Semua berlaku dengan izin Allah. Sehingga Nabi dalam perang Badar, ayat turun surah Al-Anfal. Allah kata wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Bukan kamu hak melontar wahai Muhammad, bila kamu lontar tu, tetapi Allah hak melontar hakikatnya. Sebab dalam perang Badar tafsir ayat tu bila mula perang Nabi ambil secekap pasir. Nabi baca syahatil wujuh, gelap segala wajah, Nabi tabur pasir itu pergi kena habis 1000 tentera musyrikin. Itu dalam riwayat. Bila benda tu berlaku, lepas tu perang berlaku, umat Islam berjaya bunuh mengalahkan tentera musuh hak lebih ramai. Lepas tu dia naik angin. Dia naik macam rasa macam hebat. Oh hebat, kami boleh mengalahkan. Allah pun tegur. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah. Bukanmu, Allah bantu. Jadi Allah kata wa qatala Dawud Jalut, lalu Daud telah membunuh Jalut. Kalau baca dalam tafsir Nabi Daud, mula-mula sekali dia perang dulu, sebelum mula berperang ni dia bukan perang terus, dia perang tanding. Okey, pilih siapa yang paling kuat dalam kalangan kamu, lawan aku, katanya Jalut. Masa tu orang tak berani belakang ni sebab Jalut ni kata raja yang kuat. Masa tu Nabi Daud pun tubik. Dia kata tuanku, bagi aku lawan dengan Jalut. Lepas tu Nabi Daud tentera Raja Talut tengok Nabi Daud budak kecil, budak muda, umur katanya belasan tahun, remaja. Dia kata tak padam lawan dia. Lepas tu katanya Nabi Daud, aku pernah bunuh singa. Aku family aku ada gembala kambing. Lepas tu satu hari singa nak bahar kambing bibi kami, aku pergi bunuh. Lepas tu ringkas cerita Nabi Daud pun diizinkan, dia pun pergi. Dia ada lastik dia. Dia ambil lastik dia, dia baling kena kepala Jalut jatuh. Dia pergi dekat Jalut, dia potong kepala dia pun akak tentera-tentera Jalut, hak ramai-ramai semua terkejut. Budak muda boleh mengalahkan raja dia. Hak lain hak lagi tua tu tak tahu lagi mana. Lepas tu akhirnya menang. Lepas tu Allah berkata wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Lalu diberikan kepada Nabi Daud al-mulk, kerajaan, wal hikmah, dan juga kenabian. Dia gini, dulu saya kata tadi lineage bangsawan daripada Yahuda, lineage Nabi daripada Lawi, dan dua ni dia berpisah, tak duduk sekali. Mula pada zaman Nabi Daud dia pergi sekali, duduk pada satu individu. Ini mula pada era Nabi Daud alaihissalam. Lepas tu ujung hari terakhir sebelum kita berhenti, Allah kata walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Kalau Allah tidak menghalang manusia-manusia sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, la fasadatil ard, sudah pasti akan musnah alam ni. Maksudnya apa? Kalaulah Allah tak izinkan, tak beri orang baik-baik menghalang kejahatan hak jahat-jahat, habis musnah alam. Ayat ni tuan-tuan menjadi prinsip kepada profession kepolisan, ketenteraan. Sebab apa? Kalau tak ada polis, orang buat jahat ikut dia. Jadi tidak ada satu badan penguat kuasa yang boleh menghalang, higak, tangkap orang buat jahat. Dan benda ni sebahagian daripada Islam. Sebab tu kenapa kita pergi berjihad, pergi berperang lawan musuh. Macam hari tu tentera-tentera ataupun polis dihantar pergi ke Lahad Datu sebab nak mencegah pokok lanun Sulu ni. Kalau tak pergi, pokok lanun Sulu akan bermaharajalela, habis musnah alam ni. Ikut sedap dia. Lalu kena ada pasukan tentera, polis dan sebagainya untuk menghalang kejahatan pokok ni. Allahu a'lam tuan-tuan. Itulah lebih kurang lajak dekat 7 suku dah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk pada kelemahan diri hamba sendiri. Dan tuan-tuan, hari ni hamba ada buat buku 2 butir. So buku ni tajuk dia tidak mengantuk, tidak tidur. Tak mengantuk, tak tidur. Ini cerita pasal ayat kursi. Sebab ayat kursi ni diiktiraf sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Kita baca ayat kursi. Kalau orang biasa merawat orang kena jin ni, dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa. Sila hari boleh jin hak merasuk tu sambung. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Patul lahu ma fis sama. Patul hak jin merawat ni baca dengung tak cukup. Tak cukup dengung. Patul jin hak merasa kata dengung tak cukup tu. Kita pun jadi macam jeng. Ai mana? Tak okey dia jin, tak okey dia setan, dia baca ayat kursi. Tak peliklah Tuhan. Tuan-tuan, apa ayat kursi kita tetap berkesan sebab kita tak kenal, kita tak faham gapo sebalik ayat kursi. Dan apa tu cerita banyak ayat kursi ni ayat Al-Baqarah 255. Walaupun dia cuma satu ayat, Allahu la ilaha illa siapa habis wa huwal aliyyul azim. Dalam ayat kursi ada sebanyak 17 kali pengulangan nama Allah. 17 kali.
Itu antara sebab rahsia kenapa ayat kursi ni hebat. Dan di hujung ayat kursi itu ada, kita kata, pendinding hak cukup ampuh dengan keyakinan dah. Allah kata wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kerajaan Allah tu luas sebesar-besar langit dan bumi, wala ya'uduhu hifdhuhuma, tak lemah sikit pun, tidak melemahkan dia sikit pun untuk menjaga sebesar langit dan bumi. Jadi bila kita baca ayat kursi sampai part ni, fokus sikit daripada awal sampai sini. Kerajaanmu ya Allah meliputi sebesar langit dan bumi, tak lemah sikit pun mu nak jaga sebesar langit dan bumi ya Allah, tolong jaga aku. Ulang lagi, wala ya'uduhu hifdhuhuma, tak lemah untuk jaga sebesar langit, tolong jaga isteri aku, anak pinak aku, harta benda aku dan sebagainya. Dan dalam ni hamba ada cerita. Sebab kita ada amal ayat kursi hak dengan cara tu jak muda lagi. Ada dua kisah hamba cerita lagu mana Allah jaga harta benda kita, anak pinak kita, kerana kita bergantung hanya pada Allah menggunakan ayat kursi. Buku yang kedua ni buku dakwah hamba pergi ke Jepun, berdakwah di Jepun 3 kali. Tajuk buku ni Mencari Unta Merah Jepun. Unta ni tak ada Jepun. Kalau ada pun dalam zoo lah. Unta merah. Dia kenapa unta merah? Dia berdasarkan hadis Nabi. Hadis Nabi kata, fa wallahi demi Allah, li an yuhda bika rajulun wahid. Kalau seorang lelaki dapat hidayah kerana usahamu, khairul lak min humrin ni'am, pahalanya lebih mahal daripada seekor unta merah. Sebab unta merah ni, orang Arab, unta merah ni sangat mahal. Saya duk cek harga 1 juta. Jadi macam kalau seorang tu dapat hidayah kerana usaha kita, pahala dia macam Ferrari sebutir. 1 juta harga. Itu inspirasi. Dan cerita ni hamba pergi Jepun 3 kali membantu sains hamba ni. Dia ni orang budak Perak, budak Tapah. Dia sambung ngaji di Jepun, nikah dengan orang puai Jepun, balik Malaysia, hijrah di Malaysia. Dia kata masa hijrah di Malaysia dengan kilang Jepun tu, dia kata dia memang tak peduli ke agama. Buah ala kadar semayah wajib. Sebab anak-anak semua orang cara dah di Malaysia ni. Lepas tu dapat kenaikan pangkat, balik semula ke Jepun, duduk di Jepun 2-3 tahun, dia mula perasan anak dia tak taksir ke agama ataupun susah nak. Dia sendiri sepanjang duduk di Jepun, dia kata 5 tahun berapa kali semayang Jumaat. Lepas tu dia rusing, mula fikir lagu mana anak-anak aku lepas aku mati ni jadi apa? Anak aku ni Islam lagi ke tak? Cucu aku lagu mana? Sebab di Jepun tuan-tuan ramai anak-anak orang Islam masuk generasi ketiga, ayah, anak cucu murtad. Jadi dia pun fikir, ringkas cerita, dia pun berdakwah. Dia start buat dakwah. Dan dia ni bijak jugalah, Dzulkarnain nama dia. Dzulkarnain ni dia cari mana platform macam-macam dia tak jumpa. Akhirnya dia jumpa 2. Satu platform kawasan lokasi masjid. Dia guna masjid mana tuan-tuan? Dia guna masjid Kobe. Masjid Kobe ni apa istimewa? Masjid Kobe ni masjid tertua di Jepun. Dibina tahun 1935. Masjid ni hebat, berlaku gempa bumi tak runtuh. Masa Perang Dunia Kedua, Jepun kena bom tentera Amerika. Masjid ni steady. Bangunan hak lah ni, kalau kita pergi ke Kobe tu, bangunan masjid tu hak asal. Tuan-tuan kalau Google Kobe Masjid. Lepas tu dia duduk situ sebab apa? Orang Jepun hujung minggu dia mari ke bandar Kobe, ada 2 sebab lah biasanya. So nak makan daging wagyu. Daging wagyu Kobe ni antara daging wagyu hak sedap terkenal dunia. Hak kedua, orang nak tengok masjid ni sebab masjid ni pelik, tak pernah runtuh. Jadi orang masuk ke masjid ni, saya hamba Dzulkarnain tu duduk dalam masjid, duduk. Bila Jepun tu masuk, jengok-jengok, dia pun masuk. Dia kata okey, nak tengok masjid, nak tengok. Okey, saya tolong hari ni. Saya jadi tourist guide untuk anda. Masuk dalam masjid, dia pun tanya, apa anda tahu mengenai masjid ni? Masjid ni rumah ibadah orang Islam. Apa anda tahu mengenai Islam? Islam ni tak banyak tahu. Okey, hari ni saya tolong, saya cerita pasal Islam. Islam ni agama sekian. Lepas tu dia pun, saya hamba ni, dia punya jihad dia ni. Gaji dia dekat 500 sebulan. Dia spend untuk hujung minggu duduk di masjid ni. Lepas tu dia kutip-kutip duit-duit dengan sains-sains dia, beli Quran. Quran dalam bahasa Jepun. Quran tu dibeli, dia pun letak di masjid Kobe. Lepas tu Jepun tu mari, nak tahu dak pasal Islam? Ambil. Nak tahu pasal Islam, saya cerita ringkas-ringkas ni. Ini buku cerita pasal Islam. Ambil. Beri seseorang. Okey, ini buku pasal Islam. Buku ni ada kelebihan. Kelebihan pertama buku ni tak ada penulis. Buku ni tak ada penulis. Jepun pening. Jepun pandai sikit. Muhammad tulis buku ni. Tak, dia kata Muhammad ummi, tak menulis, tak membaca. Sejarah membuktikan dia ni memang tak menulis, tak membaca. Okey. Lepas tu kelebihan, kalau tak percaya, buku ni, dia kata sekali lagi kelebihan buku ni berusia 1400 tahun, tak pernah berubah walaupun 1 huruf. Tak percaya. Okey, dia kata buka telefon dekat App Store tu.
Cari Al-Quran. Buka Al-Quran, ni versi ni, macam-macam versi. Okey, kita banding, dia kata. Serupa ada ayat. Dia ambil random. Buka. Ni ayat nombor, surah nombor 71, ayat nombor 3. Tengok, sama. Dia kata itu keajaiban kedua Al-Quran. Keajaiban ketiga Al-Quran, inilah satu-satunya buku di dunia hak Tuhan beritahu dia adalah Tuhan. Awak sembah apa? Saya sembah contoh patung Shinto. Mana awak tahu patung tu Tuhan? Saya tak tahu. Tok saya, ayah saya kata tu Tuhan. Kita pun sembah lah. Acu tanya patung tu, betul ke tak mana Tuhan? Of course tak boleh jawab. Ini pula Kristian, Jesus sebagai Tuhan. Pernah ada Jesus kata dia tu Tuhan? Tak tahu, ikut. Semua tak betul berlaku, dia kata. Dalam buku ni Allah, Tuhan kita semua ni, Allah bagi tahu dia adalah Tuhan. Jadi kalau nak tahu siapa Tuhan sebenar kita, baca buku ni. Lepas tu dia masuk step keempat. Nak dengar tak Tuhan kata apa? Dia baca dalam bahasa Arab, tapi saya terjemah. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Lepas habis dia baca, dia akan terjemah. Okey dah. Kalau orang Jepun tertarik, minat ada nak tahu pasal Islam, boleh juga. Nak tak simpan buku ni, Quran tu? Nak. Ada setengah kata tak apalah. Okey, ni saya rasa saya nak. Ada dua syarat, dia kata. Quran ni bila awak simpan, awak kena muliakan dia sebab ni kata-kata Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, Quran ni jangan letak tinggi sangat di rumah. Balik rumah tak tahu mari tinggi. Apa? Kalau tinggi sangat tak capai. Jawab kedak. Lepas tu jangan letak bawah sangat, dia kata. Dekat kaki tak boleh. Ini istimewa. Kena dak tersedar-sedar. Lalu nampak boleh ambil baca. Dibagi dah gitu. Lepas tu kata antara keajaibannya bila dia kata saya baca Quran Ustaz ke Jepun, ada setengah Jepun tu khabar-khabar meremai bulu roma. Buat apa ni? Dengar je ayat Quran tu meremai bulu roma. Memang ada surah Az-Zumar, Allah Ta'ala sebut antara satu sifat Al-Quran ni meremangkan bulu roma. Lepas tu Sayang Ambo ni kata hak jenis meremai bulu roma, simpan nombor telefon dia, kita follow up, dan biasanya mudah untuk masuk Islam. Dan Sayang Ambo ni Ambo pergi kali pertama 2017, dia berdakwah seorang-seorang, pakai duit sendiri. Ambo balik kepeng ke anak-anak murid. Anak murid pun pakat tolong, masuk duit. Lepas tu dia makin berkembang dakwah dia. Lepas tu bila berkembang dakwah dia, kali kedua pergi 2018, dia dah menghadapi masalah. Pengurusan pihak Masjid Qabi, Pakistan, jaga Masjid Qabi, start tak wih dah berdakwah. Tu bagi surat. Dia kata, brother, you are not allowed to do dakwah, only pray. Lepas tu dia pun macam tak ada platform. Lepas tu ringkas cerita, tahun 2019 dia berhenti kerja. Sebab ada NGO di Perak, cadangkan dia berhenti kerja, fokus full time dakwah. Dan NGO dia kata kena beli bangunan, kena jadi platform. Sebab pergi ke Masjid Qabi orang tak boleh berdakwah, pergi ke Masjid Osaka orang tak boleh kecek, sebab masing-masing ada macam teritori sendiri lah. Lepas tu masjid di Jepun ni dibina untuk kata-kata untuk dijadikan ibadat orang Islam, bukan untuk berdakwah sangat. Itu realiti. Lepas tu dia kata kena beli bangunan. Ringkas cerita belilah. Kita pun kumpul dana tahun 2019 hamba balik ke Malaysia. Ramadan 2019 kita pun kumpul dana. Kumpul sepanjang Ramadan, alhamdulillah orang Malaysia ni pemurah dalam bulan Ramadan. Ada seorang datuk Shah Alam bagi setengah juta, 500,000 bagi cek tu nak tahu bukan tendai. Esok kita masuk bank clear tu 500,000. Lepas tu siap lah beli bangunan tu, beli dengan harga 1.5 juta. Lepas tu nak renovate bangunan tu. Dan kerana ni dia faham Jepun. Dia kata bangunan ni kalau kita nak buat dakwah center, jangan buat ada kubah, jangan buat macam masjid yang sedia ada, kena buat macam rumah tradisional Jepun. Sebab orang Jepun ni bila masuk ke masjid, dia macam tu masjid orang, tempat ibadat orang Arab. Kita nak, dia kata orang masuk masjid ni, orang masuk dakwah center kami ni, ini macam rumah tok kita dulu, zaman-zaman tradisional dulu. Dia suruh nak duduk. Nampak Jepun tu. Dan alhamdulillah setakat ni tuan-tuan, kita dah bangunan tu start 2020, start dekat kat PKP, sampai sekarang ni dah 52 orang masuk Islam. Dan teknik dia, kita kata cara Dhul Qarnain ni berdakwah ni unik lah. Sebab antaranya universiti di Jepun ni, dia ada satu kos. Pelajar-pelajar kena ambil kos ni belajar budaya lain. Jadi Dhul Qarnain dia buat apa tuan-tuan? Unik dia pergi ke universiti ni, dia kata okey, kami dekat Japan Dakwah Center dekat Osaka ni, kami ada perkenalkan budaya Islam. Kalau pelajar-pelajar nak ambil kos boleh dijemput. Jadi orang Jepun ni pun okey, tahun akhir nak kena ngaji budaya apa. Okey, ni ada dekat ni dekat dengan universiti kita. Budaya Islam. Jom pergi register.
nak belajar mengenai budaya Islam, masuklah. Okey, ada berapa kelas, berapa jam. Okey, untuk belajar budaya Islam, buka Al-Quran. Buka Al-Quran. Okey, budaya Islam ni, ini rujukan utama Al-Quran Islam. Dia pun cerita Allah ni Tuhan satu, tauhid. Baca Quran, tadabbur Quran. Tuan-tuan ramai masuk Islam sebab tu. Dan bangunan tu sekarang ni alhamdulillah, ambo raya ketiga ni akan pergi. Untuk kali pertama lah selepas bangunan tu dibina 2020, 21, 22. Ni baru boleh pergi sebab lepas PKP untuk buat perasmian. Lepas tu bangunan tu kita sangat majulah, berkembang. Dana dia daripada kita. Setiap bulan ambo, NGO ambo kena hantar pergi sana. Sebulan dekat dulu 50,000. Lepas tu kita tak mampu, turun jadi 35,000. 35,000 tu untuk bayar gaji dan juga bayar kita kata bil api, elektrik semua sekali. Lepas tu Zon kena tengok potensi untuk kata perkembangan dakwah ni sangat hebat. Lepas approach kita guna ni, bayangkan baru dalam masa 2 tahun lebih ni dah berjaya 55 orang masuk Islam. Lepas tu ada follow up lagi. Dia kata kena beli, dia nak beli tanah. Beli tanah untuk buat masjid. Masjid yang akan dibuat ni design dia design Jepun, pagoda. Supaya orang Jepun tengok, ni gapo ni? Nak belajar. Dan tuan-tuan, alhamdulillah setakat tu dulu. Buku ni cerita benda tu lah. Perjuangan masih lagi jauh. Dan insya-Allah kalau kita kena dengan cara, insya-Allah ambo yakin kalau betul cara kita berdakwah dengan orang Jepun 100 tahun akan datang, Jepun ni dia boleh jadi negara Islam. Cuma lah ni dia tak tahu sebab kita tak sampaikan Islam kepada mereka dengan cara yang betul, dan cara terbaik adalah dengan menggunakan Al-Quran. Lepas tu Jepun ni tuan-tuan sekalian, Jepun ni penduduk dia semakin merudum. Sebab apa semakin merudum Jepun ni? Sebab orang muda dah tak nikah. Sebab apa tak sin nikah? Kos sara hidup tinggi. Sehingga menyebabkan Jepun ni nak imbangi kehilangan populasi dia, dijemput orang luar masuk. Ambo pergi ke Jepun tuan 3 kali, macam masuk Sabah Sarawak, tak payah visa. Siapa dekat register pasport dia cok dia gitu. Dan dia sangat buka pintu kepada orang Malaysia dan juga Indonesia. Ni kita pergi ni tentera-tentera Allah yang akan membantu untuk mengembangkan Islam. Allah dan tuan-tuan minta maaf terlajuk banyak dah ni. Dia ni angin dah beri kecek bab ni sebab kita buat sini apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah pada kekurangan diri hamba sendiri. Semoga perkongsian kita pada pagi ini dapat memberi manfaat dan menaikkan semangat kita untuk tadabbur Al-Quran. Jangan sekadar baca kosong. Lama dah. Puluh-puluh tahun dah kita baca kosong. Kita mengorak langkah berikutnya tadabbur. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.